Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh selaku Koordinator CDL, rakan-rakan guru CDL, pengetua-pengetua, guru-guru dan para peserta yang mengikuti siri CDL pada kali ini. Kali ini merupakan minggu yang ke-43 kita ke udara dan saya yakin ramai antara kita juga merupakan peserta yang dah banyak kali mengikuti siri kita secara maya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kerana bersedia dan seringkali menghadirkan diri dalam siri ini pada lewat petang, pada hari Jumaat, dan bagi negeri-negeri tertentu hari ini adalah hari bercuti sekolah, ya, hujung minggu. Namun tuan-tuan dan puan-puan masih ada kesempatan untuk bersama-sama kita untuk menimba ilmu. Seperti biasa, siri kita akan kita mulakan dengan snippet reflect on yang akan dikongsikan bersama-sama kita oleh Datuk Dr. Mahendra Singh. Baik, pada hari ini tajuk kita menarik, panjang sedikit bunyinya. What matters is not about how you started and the race, but rather how you finished it. So, saya rasa ini tajuk yang menarik. Kita nak tengok tentang permulaan dan penghabisannya, apa ceritanya. Kita persilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk meneruskan sesi. Persilakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina. Ya, tajuk ini berkaitan dengan keputusan SPM yang diumumkan semalam, ya. So what matters is not about how you started the race, but rather how you finished it. Tapi race itu baru bermula. 11 years of schooling, ya. So kita nak meraihkan murid-murid yang ada bersama kita untuk 11 tahun. Ada yang untuk 12 tahun, ya, kalau termasuk prasekolah. Dan kata Zig Ziglar, where you start is not as important as where you finish. So, daripada keputusan semalam, kita tahu ada yang sangat cemerlang, hebat, very good, tahniah. Ada yang in the middle, ada yang below average dan sebagainya keputusan. Tapi mereka semua adalah anak murid atau sekarang ini bekas anak murid kita. They are ex-students, they are from our system. So we have to give them that message bahwa it's not about how you started the race, but rather how you finish. Kalau keputusan tak menyerlah pun, what can you do? Adakah vocational and technical? Atau hanya kita nak sebut tentang all the professional courses? Everyone can be a winner. Itu message yang kita nak sampaikan. Dan message yang sama perlu guru-guru juga kongsi bersama dengan pelajar-pelajar ini. Kerana setengah pelajar tu ada yang rasa kecil hati bila tak dapat keputusan yang mereka harapkan. So how do you give them that support, that semangat, ya, that it's not the end of the world. Banyak benda yang you boleh buat dengan apa jua keputusan. There are many courses you can take up. Ada banyak laluan kerjaya, khususnya dalam zaman sekarang. Ini bukan tahun 70-an dan 60-an, lebih lagi 80-an. It is now 2022. So ada banyak ruang dan peluang. Kita lihat sekolah itu, ya, the way schools work, saya pernah utarakan ni, ada 4 model, the social meliorist model. Mereka jangka sekolah ini tempat untuk membetulkan akhlak atau apa yang berlaku dengan tidak betul dalam masyarakat, maka sekolah patut betulkan. Kalau ramai yang menyalahgunakan dadah, maka sekolah kena address isu dadah. Social efficiency model, dia kata sekolah itu perlu sediakan pelajar untuk kerja. Mereka yang percaya pada mazhab social efficiency ini. Humanistic model ni mereka kata sekolah ni satu tempat yang mengukuhkan pembentukan nilai. Dan yang model yang keempat ialah the developmentalist model yang mengatakan pelajar kita ada potensi, ada dia punya minat, ada dia punya bakat.
maka sekolah merupakan satu tempat boleh mengasah bakat dan keupayaan akademik. So, empat mazhab ini ada keinginan yang berbeza. Maka apa yang kita nak harapkan daripada sistem pendidikan berdasarkan empat model ini, atau ia merupakan satu kejelikan di antara empat model ini. Membetulkan perkara yang tidak berlaku dengan betul dengan masyarakat, untuk pekerjaan, untuk nilai, untuk mengasah bakat dan perkembangan pendidikan atau akademik seseorang pelajar. So it's a very interesting concept, the way schools work. So terpulang pada kita. So hari ini bila kita dapat pelajar yang cemerlang, pelajar yang sederhana, dan how do we fit them into society? Di mana? Apa laluan yang kita boleh beri kepada mereka? Tapi dalam semua ni, sekarang ni ramai yang rasa kita perlu beri empathy, especially kepada mereka yang rasa kecil hati. Kita kena ada empathy, sympathy, compassion, kerana ada ramai yang melalui banyak cabaran semasa pandemik ini. We don't know what the reasons are. Bila semalam dalam berita disebut 25,000 tidak hadir. Kalau saya tak salah, betul ke Dr. Zalina? 25,000 tidak hadir untuk SPM, peperiksaan SPM. Ya, betul Datuk. So can you imagine 25,000. So kita semua pendidik ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita pendidik, jangan kata ini adalah hal kementerian. No, all of us must be concerned about it. Why? What happened to them? Yang berhormat Menteri pun sebut semalam akan dikaji to find out why. And not only why, tapi is there any way, siapa dan bagaimana mereka boleh dibantu. So my wife is a teacher, I tell her, kalau pelajar datang, please bagi mereka sokongan. Tell them it doesn't matter kalau 2A, tak ada A. It's okay. You can do well. There are many ways, you can progress. So kita tidak mau rasa bahawa tanpa A itu it's the end of the world. So apa yang David Putnam kata tu, everybody is a genius, but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its life believing that it is stupid. So kalau semua yang tak dapat cemerlang itu rasa, I am a loser ke apa? That is wrong. Because mereka sememangnya mempunyai kebolehan yang berbeza. Dia boleh jadi cemerlang dalam bidang-bidang yang lain. Every child matters, right? Every student matters to us. So maybe they needed a different approach. What's next for them is more important for us bagi kita dalam pendidikan. So seperti saya sebut tadi, 20,000 pelajar tidak hadir peperiksaan SPM. It would be nice to know what happened to them, ya tak? Bagaimana mereka boleh bantu, dan lebih kurang 11% ya yang tidak layak untuk sijil SPM. So berdasarkan kepada bilangan keseluruhan, it comes to about 40,000. So siapa dan bagaimana kita dapat membantu kumpulan di atas? Just my personal thinking is, saya fikirkan mungkin kalau ada yang nak ulang SPM, perlu mungkin disediakan ruang dan peluang untuk mereka ya, kalau ada lah. Dan kita juga kena fikirkan apa laluan seterusnya bagi pelajar-pelajar ini. Bukan saja kita, mungkin ada juga kementerian lain yang terlibat, yang atau masyarakat, atau yayasan-yayasan, atau NGO, bagaimana pelajar boleh dibantu. Kerana bagi saya, mereka ini adalah human capital negara. Kita tak tahu di mana kecenderungan mereka dan bagaimana mereka boleh memainkan peranan dalam nation building. Yes, we need engineers, but we also need people for other jobs, semua kerja-kerja yang lain. Dan ini sudah bukan jadi, kita tak boleh pandang rendah kepada vocational dan technical. Saya nak kongsi sedikit, television saya rosak, dan saya telefon syarikat itu, dan mereka kata
okay, kita boleh hantar technician. Tapi dia kata untuk hanya nak lihat apa kesilapan, kerosakan dia, bayarannya adalah RM150. Itu belum mereka meneroka nak baiki kerosakan itu. Just to come and check is RM150. So hari ni, dan guess what? Mereka datang dalam 5 hingga 10 minit, dia dah beritahu saya ini kerosakan dia. So ini kerosakan dia. So you're actually paying untuk lebih kurang 10 minit, bayar RM150. So mereka datang. Itu standard. So, sama juga seperti kita pergi jumpa doktor. Doktor mungkin lihat kita 10-15 minit, 30 hingga RM60. Terpulang kepada ubat dan sebagainya. So ini datang dalam 10 minit. So I think in terms of earning capacity, dari segi remunerationnya, it is going towards that. Makin lama, bidang vocational dan technical ini akan mendapat membantu atau orang boleh gunakan ke arah ini, pelajar boleh ke arah ini sebagai satu kerjaya. Dan kalau mereka nak sambung belajar pun, memang ada ruang dan peluang ya dalam bidang vocational dan sebagainya. Where will you be? Buku sebelah kiri itu, where will you be 5 years from today? Where will you be 10 years from today? Saya pernah ceritakan bahawa tahun 80-an, kalau 10 kelas tingkatan 3, bila naik ke tingkatan 4, hanya 5 kelas saja. 5 kelas lagi gagal. Zaman itu ada banyak kumpulan, kalau you gagal, Bahasa Malaysia, you gagal dan sebagainya. Different kombinasi kalau kita gagal. So half the form dah tak ada dah. Dan kita muda, masa itu jadi cikgu muda dan semua seronok kerana kadang-kadang kita rasa murid yang nakal tu sudah tidak ada di sekolah. Tapi kemudiannya saya terfikir itu adalah satu falsafah yang salah dan saya juga dalam golongan itu dan saya jangka the way forward is kita kena fikirkan kerana murid-murid ni ada ruang dan peluang dalam bidang-bidang yang lain. Sememangnya hebat, kita perlukan profesional dalam semua lapisan. Kita perlukan profesional yang mempunyai kemahiran dalam bidang-bidang yang lain. Daripada plumbing, building, macam-macam. Ya. So, I think that's how, marilah kita sama-sama sebagai pendidik, bagaimana kalau kita ada rakan. Pagi tadi pun saya terima mesej daripada rakan, minta nasihat bagaimana anak dia dapat keputusan macam ni, patutkah ke STPM atau patutkah ambil diploma dan sebagainya. Saya nak cadangkan di sini kalau ada guru-guru yang hadir pada hari ini daripada sekolah menengah dan sebagainya, bukalah ruang dan peluang untuk ibu bapa dan murid lepasan tingkatan 5 balik ke sekolah untuk datang dengan keputusan mereka, bincang dengan kaunselor apa yang mereka boleh lakukan. Bagilah perkhidmatan itu untuk sekurang-kurangnya 3 minggu akan datang ini atau sebulan ini untuk membantu pelajar-pelajar ini. Saya rasa itu adalah added value. Tugas kita tidak tamat bila SPM tamat dan keputusan diserahkan. Kalau kita boleh bantu pelajar-pelajar ini, lepasan SPM ini, untuk apa yang mereka boleh lakukan seterusnya adalah satu, saya rasa, hikmat yang paling terpuji lah. Paling terpuji. Sememangnya kita tahun-tahun akan datang tu pelajar tu akan berterima kasih kepada kita. So saya rasa itu saja daripada saya. Kita masuk ke slide yang terakhir. Banyak buku yang boleh dirujuk dan saya nak akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Ada peluang kita harus menerokai ilmu maupun daripada mana-mana sumber. Tak semestinya buku saja. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk atas perkongsian yang baik. Saya kira
belum lagi lewat, saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada warga pendidik yang telah berjaya menjadikan anak didiknya mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM. Tetapi waktu yang sama juga tahniah kerana kalaupun seperti Datuk kata tadi, kalaupun mereka tidak mencapai apa yang mereka inginkan, tapi setidak-tidaknya kita telah membina jati diri mereka, telah menjadikan mereka seorang insan yang boleh berdikari dan bekerja di luar sana nanti, insyaAllah. Cumanya berbalik kepada apa yang data yang dinyatakan tadi, ya Datuk, 40,000 calon yang tidak layak mendapat sijil itu, kalau kita accumulate setiap tahun berapa ramai rakyat Malaysia yang muda, yang sepatutnya menjadi ejen perubahan pada masa depan, kita tak tahu ke mana dia nanti. Seperti Datuk kata, okey, saya faham kalau pada waktu terdekat ini sekolah, contohnya kaunselor mungkin membuka ruang lagi menerima murid-murid lepasan ini datang mendapatkan khidmat nasihat dan sebagainya. But what will happen after that? Lepas habis beberapa bulan, mereka dengan laluan masing-masing, kalau kita sebagai pendidik dan juga mungkin dari kementerian-kementerian lain tidak mengambil cakna tentang jumlah yang begitu ramai yang tidak layak ini, sebab kita khawatir jumlah itu bertambah dan apa akan jadi kepada generasi kita pada masa depan. Kan Datuk? Saya rasa macam takut tengok jumlah itu. Yang tak hadir dah 25,000, 40,000 lagi yang tak dapat layak. Saya tak pasti 25,000 ni termasuk dalam yang tidak layak atau berbeza. I'm not sure. Okey, katalah 40,000 sahaja. 40,000 pun banyak Datuk. Kalau tiap-tiap tahun bertambah, bagaimana? Sebab jumlah murid yang mengambil peperiksaan saban tahun ada peningkatan. Tetapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik yang ada dalam program kita pada hari ini boleh berfikir, sama-sama memikirkan untuk membantu mereka. Mungkin di sebalik tabir persekolahan, kita bantu apa yang mampu. Mengajak mereka ambil lagi peperiksaan ke. Kita bagi nasihat pun membantu juga. Betul, nasihat juga membantu. Dan tidak semestinya mereka itu kita nak jadikan seperti Datuk cakap, nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi arkitek, tidak. Sebab keupayaan mereka itu berbeza-beza dan ruang dan peluang pekerjaan di luar sana juga berbeza-beza. Ya? Baik, terima kasih sekali lagi Datuk atas perkongsian kita pada hari ini. Dia triggerkan saya, oh iyalah semalam result SPM keluar. Tahniah kepada semua warga pendidik yang telah mendidik anak didik kita. Baik, kita teruskan sesi kita yang seterusnya seperti yang saya nyatakan, minggu ini ialah minggu yang ke-43. Kita akan bersama-sama dengan Cikgu Nasha dengan perkongsiannya nanti, dan moderator kita pada kali ini ialah Mr. Rajinder Singh. Hari ini moderator dan juga pembentangnya duduk di satu lokasi yang sama. Selalu kita berada di tempat yang berbeza, tapi hari ini di tempat yang sama. Silakan. Okey. Saya terpaksa keluar daripada bilik saya sekejap. Okey. So hari ini kita bersama-sama akan ikuti sesi perkongsian yang menarik, dan ini merupakan perkongsian siri yang ke-43. Alright. Dan seperti biasa, sesi-sesi sebelum ini kan kita selalu menjemput guru untuk buat sesi perkongsian, dan hari ini tak lain dan tak bukan, cikgunya sebenarnya ada je dekat rumah saya ni, tapi saya terpaksa pergi kat hall sebab dia punya sistem tu bergema. So jadi saya ingin memperkenalkan kepada semua para hadirin. So hari ini kita ada Cikgu Nasha bersama dengan kita. So mari kita berkenalan sebut sedikit mengenai latar belakang Cikgu Nasha. Alright, so seperti mana yang tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu sekalian tahu ya, cikgu ini biasanya dia agak aktif juga
di dalam memberikan dia punya luahan pendapat di dalam Facebook dia. Okey. Dan beliau merupakan seorang guru yang berkhidmat di Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Okey, dan seperti mana yang tahu, so daripada perkongsian daripada Facebook beliau, so dia memang sukalah share perkara-perkara menarik melalui program Duta Guru yang dia telah dipilih, ya. Dan juga merupakan buku sains SPM Sasbadi ni merupakan salah seorang penulis, okey. Dan ada beberapa yang binaan BBM yang sebenarnya dia juga pernah recommend kan saya kepada company tersebut untuk menghasilkan beberapa alat yang boleh memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran, okey. Dan secara tak langsung Cikgu Nasha ini juga, okey, dia agak kata orang tu secara aktif, dia ada join bersama-sama dengan CMN. Ini satu consultancy yang banyak melibatkan urusan kegiatan mereka dengan pendidikan. Dan Cikgu Nasha dia sebenarnya telah beberapa kali muncul dalam talk show FB Live bersama dengan Tutor Profesional Malaysia, okey, dan merupakan seorang pemenang anugerah emas dalam International Leadership in Education, Administration and Development Webinar iLead 2021. Dan sebenarnya ini merupakan sebahagian saja. Dia ada banyak lagi, alright, anugerah-anugerah dan juga pencapaian yang dicapai oleh Cikgu Nasha ini. So jadi saya dengan tanpa membuang masa, saya akan serahkan floor ini kepada Cikgu Nasha untuk sesi pembentangan dia mengenai penerapan matlamat pembangunan lestari, singkatan dia SDG, ya, dalam pengajaran. So dengan segala hormatnya, dipersilakan Cikgu Nasha. Okay. Terima kasih Siraj. Terima kasih kepada Siraj yang telah menjadi moderator bagi sesi perkongsian saya pada hari ini, pada petang ini. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua penonton yang bersama pada petang ini untuk mendengar perkongsian saya, iaitu penerapan SDG ataupun matlamat pembangunan lestari dalam pengajaran. Okey, oleh itu saya ingin maklumkan bahawa perkongsian ini adalah pada setiap hari Jumaat pada pukul 3 hingga 4:30 petang, dan aktiviti dijalankan secara hands on. CJ akan disediakan menerusi pautan yang diberi pada akhir sesi. Okey, saya nyatakan dahulu apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, yang pertama adalah peserta dapat menyatakan maksud matlamat pembangunan lestari ataupun dikenali dengan SDG. Okey, yang kedua, dapat menyenaraikan bidang matlamat yang terdapat dalam SDG. Dan yang ketiga, dapat mengenal pasti bidang SDG yang diterapkan dalam pengajaran berdasarkan DSKP. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mendapat sedikit maklum balas. Pernahkah anda mendengar tentang akronim SDG? Okey, tak apa, saya tunggu lagi maklum balas daripada para pendidik. Sila gunakan kod 86150992 dengan menggunakan Mentimeter. Pautan telah diberikan oleh di dalam chat box. Okey, setakat ini saya mendapati 3 orang yang pernah mendengar tentang SDG, akronim SDG, 26 hampir 26 orang yang masih belum tahu lagi apa itu akronim SDG. Okey, jadi saya boleh buat kesimpulan bahawa masih ramai lagi yang masih belum tahu tentang SDG. Okey, jadi di sinilah perkongsian yang saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan SDG. Okey, jadi saya tutup link Mentimeter untuk saya teruskan. Okey, saya mohon bagi rakan-rakan yang dah tahu tadi, boleh tak menyatakan berapakah bidang matlamat global yang terdapat dalam SDG?
Okay, bagi yang belum tahu, okay, tak mengapa, okay, boleh cuba buat carian di dalam Google search okay, tentang SDG. Berapakah bidang ataupun koleksi matlamat global yang terdapat dalam SDG? Okay, saya boleh berinteraksi dengan saya di dalam chat box. Ya, betul. Yes, banyak 17. Okay, terima kasih Cikgu Juliana, Cikgu Afika, Mr. Tam. Okay, sekarang dah tahu kan? Okay, ada 17 ya matlamat global yang terdapat dalam SDG. Alright, okay, kita teruskan ya. Satu lagi soalan yang saya nak sampaikan. Okay, sekarang nyatakan 17 bidang matlamat tersebut mengikut susunan 1 hingga 17. Okay, boleh kita jadikan dia sebagai SG1, SG2, boleh? Okay, SG yang pertama. Okay, siapa peserta yang pertama? Okay, dah respon dalam chat box, kita boleh terus ke bidang matlamat yang seterusnya sehinggalah kita dapat 17 bidang matlamat yang lengkap. Alright, okay, terima kasih Cikgu Afika. Yes, okay, ya, tak ada kemiskinan, betul. Okay, kita move to yang nombor 2. Ya, food hunger. Okay, terima kasih. Okay, yang ketiga, SDG yang ketiga. Okay, kita kan ada Mr. Google. Boleh kita boleh tengok kan. Okay, cuba dapatkan. Okay, good health. Okay, yang keempat. Okay, quality education, ya. Okay, SDG 4, SDG 5. Okay, yang keenam. Okay, di 5 gender equality, ya. Okay, S6, SDG 6, clean water and sanitation. Okay, seterusnya kita teruskan yang ke SDG 7. Okay, SDG 7. Oh ya, okay, affordable and clean energy adalah SDG 7. Okay, terima kasih Cikgu Afika. Kita teruskan ke SDG 8. Okay, terima kasih Cikgu Cik Aileen. Okay, decent ya, decent work and economic growth. Okay, kita teruskan ke SDG 9. Okay, SDG yang ke-9. Okay, siapa nak bagi jawapan? Okay, industry and innovation. Okay, it's also infrastructure, infrastructure. Okay, SDG yang ke-10. Okay, reduce inequality. Okay, terima kasih Cikgu Nurjana. Okay, seterusnya SDG yang ke-11. Ya, terima kasih Cikgu Afika sekali lagi. Okay, sustainable cities and communities. Okay, yang ke-12, SDG 12. Okay, terima kasih Cikgu Afika Nadia. Okay, responsible consumption and production. Yang ke-13, SDG yang ke-13. Okay. Yes. Okay, terima kasih Cikgu Ifa, Cikgu Nuraini. Okay, is climate action, betul. Yang ke-14, okay, is a life below water. Okay, terima kasih Cikgu Aileen. Okay. Life below water. Yang ke-15, ya, okay, life on land, betul Cikgu Aisyah, okay, Cikgu Anis. Okay, seterusnya yang ke-16, okay, lagi 2 lagi yang ke-16, okay, yang ke-16, okay, ya, justice, ya, justice, peace, justice and strong institution. Dan yang terakhir, ya, is a partnership, ya, partnership for the goal. Okay, terima kasih ya cikgu-cikgu semua. Okay, dapat berikan ke semua ya 17 ya matlamat dalam SDG. Okay, kita teruskan lagi. Okay, cikgu-cikgu. Okay, para hadirin sekalian. Okay, inilah ya infografik ya tentang Sustainable Development Goal. Akronimnya adalah SDG. Dan dalam bahasa Melayunya disebut matlamat pembangunan lestari. Ada juga perkataan lestari ini memberi maksud yang sama iaitu mampan. Jadi ada 17 koleksi ataupun 17 bidang matlamat dalam SDG. Okey, saya cuba untuk memberi terjemahan dalam bahasa Melayu ya cikgu-cikgu. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, yang nombor 1 bermakna SDG yang pertama tiada kemiskinan ataupun disebut kemiskinan sifar. Okay, yang kedua iaitu tiada kelaparan ataupun kelaparan sifar. SDG yang ketiga, kesihatan yang baik dan melibatkan kesejahteraan. Yang keempat, pendidikan yang berkualiti, SDG 4. SDG 5, kesaksamaan jantina. SDG 6, air bersih dan sanitasi. SDG 7, tenaga yang berpatutan dan bersih. SDG 8, pekerjaan yang sesuai dan pembangunan ekonomi. SDG 9, melibatkan industri, inovasi dan infrastruktur. SDG 10, mengurangkan ketidaksamaan. Yang ke-11, bandar dan masyarakat lestari ataupun disebut mampan.
Yang ke-12, SDG 12, penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Yang ke-13, tindakan terhadap iklim. Yang ke-14, kehidupan dalam air. SDG 15, kehidupan di darat. SDG 16, keamanan, keadilan dan institusi yang kukuh. Okey, dan yang terakhir SDG 17 ialah kerjasama demi matlamat. Okey, siapa agaknya ataupun badan manakah yang mewujudkan SDG ini ataupun matlamat pembangunan lestari ini? Okey, boleh siapa-siapa boleh bagikan jawapannya sebelum saya teruskan ke paparan slide yang seterusnya. Dari mana datangnya? Ya, betul Cikgu Afika, ya, daripada UN ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah logo rasmi, ya. Okey, logo rasmi SDG oleh PBB. Tentang Sustainable Development Goals. Okey, kita lihat pula, okey, masuk keseluruhan ni, ya, tentang SDG ni. Dia adalah 17 bidang matlamat global yang saling berkaitan dirancang untuk menjadi agenda untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan juga lestari untuk semua negara di dunia yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ketika dalam perhimpunan PBB pada tahun 2015 di New York, Amerika Syarikat. Dan matlamat ini, ya, perlu dicapai oleh setiap negara dalam PBB pada tahun 2030, yang menjadi agenda demi pembangunan dan kemaslahatan manusia dan bumi. Selalunya seringkali kita mendengar, ya, perkataan lestari, perkataan sebut mampan ni mungkin daripada pemikiran kita, pengetahuan kita, dia banyak dikaitkan dengan alam sekitar, kan? Tapi sebenarnya konteks lestari ni, pembangunan lestari ni dia sangat luas, ya. Dia meliputi daripada yang 17 bidang matlamat yang perlu dicapai untuk sesebuah negara tu untuk menjadi sebuah negara yang maju tapi masih mengekalkan kelestarian dan boleh memberikan kesejahteraan hidup kepada rakyatnya. Kita nak lihat juga apa maksud pembangunan lestari. Di sini saya ingin berkongsi dapat beberapa pandangan daripada beberapa pakar, iaitu daripada Brundtland Report pada tahun 1987, mengatakan bahawa pembangunan lestari ialah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan pada masa sekarang tanpa menjejaskan keupayaan memenuhi keperluan pada masa depan. Satu lagi pandangan daripada White and Whitney pada tahun 1992, pembangunan bandar yang mampan harus dijalankan dengan mengambil kira keupayaan menampungnya, pengambilan sumber, pengagihan bahan buangan serta kadar pencemaran yang dicetuskan ke atas bandar dan kawasan di sekelilingnya. Seterusnya, ya, para hadirin sekalian, saya nak menunjukkan beberapa penerapan SDG yang telah dilaksanakan di peringkat global. Ini adalah saya ambil daripada media massa. Di sebelah kiri ni kalau cikgu lihat, ya, ada beberapa tokoh yang kita kenal. Ini adalah Profesor Madya Dr. Farhani. Dia merupakan bekas gimnastik negara kita yang kini menjadi seorang pakar bedah di UKM jika tak silap saya, dan diikuti, dan ada juga seorang lagi, seorang doktor Daisaku daripada Jepun, dan juga Mr. Adi Iman. Mereka adalah terlibat dalam satu forum yang membincangkan tentang isu-isu yang terdapat dalam SDG ini. Jadi setiap tokoh daripada speaker ini, mereka membincangkan setiap satu aspek. Di mana Profesor Madya Dr. Farah membincangkan tentang gender equality. Dr. Daisaku membincangkan tentang dari aspek SDG yang ketiga, iaitu tentang kesihatan yang baik dan juga kesejahteraan. Dan yang ketiga, Encik Aidil ini membincangkan tentang fokusnya kepada SDG yang ke-13, iaitu tentang tindakan terhadap iklim.
Jadi kita lihat ya, perbincangan tentang SDG ini adalah sentiasa diperkatakan, diperbincangkan ya sepanjang tahun ya sebenarnya, dan banyak juga persidangan ya yang dijalankan oleh para pendidik daripada peringkat universiti dan juga pakar-pakar ekonomi ya yang membincangkan tentang SDG ini. Okey, dan di sebelah kanan ini adalah tentang satu webinar, webinar daripada seorang guru. Guru ini adalah salah seorang guru yang terkenal juga di negeri Selangor, iaitu Cikgu Pushparani Das. Yang akan melibatkan pelajarnya daripada sekolahnya dalam satu aktiviti ini yang memfokuskan kepada di mana fokus kepada aktiviti ini adalah melibatkan penerapan kepada SDG yang keempat. Jadi biasanya jika kita nak tahu ya tentang sesuatu program ataupun suatu aktiviti itu, kita lihat pada simbol yang ada pada poster. Jadi kita boleh tahu maksudnya ia melibatkan penerapan SDG di antara ke-17 matlamat yang kita telah bincangkan tadi. Saya juga nak tunjukkan lagi contoh yang lain. Yang gambar yang menunjukkan gambar kelapa sawit ya. Kelapa sawit boleh mengeluarkan minyak. Ini ada satu program yang melibatkan pelajar sekolah. Kalau cikgu tengok ya, program ini tengok pada fokus subtopiknya, dia ada terapkan ada lima matlamat SDG, iaitu SDG yang ketiga, SDG yang ke-8, SDG yang ke-9, ke-12 dan SDG yang ke-13. Jadi setiap program ataupun aktiviti yang dijalankan oleh sesuatu organisasi adalah salah satu usaha untuk mencapai ke arah matlamat pembangunan lestari, berfokuskan kepada SDG yang mereka hendak capai melalui program tersebut. Dan seterusnya, ini adalah satu lagi poster saya tengok webinar daripada Indonesia, di mana ini juga melibatkan penerapan SDG, iaitu dia mungkin membincangkan tentang bagaimana untuk mengatasi kemiskinan supaya dapat mencapai sasaran kepada sifar kemiskinan, iaitu strategi ketahanan ekonomi dalam masa pandemik COVID-19. Jadi bermakna semua warga negara, setiap negara daripada peringkat yang bawah, maksud saya daripada golongan pelajar sehinggalah ke peringkat orang dewasa dan masing-masing kita ada tanggungjawab bagaimana kita hendak mencapai ke arah pembangunan lestari ini melalui SDG ini. Seterusnya ini juga saya nak kongsikan juga. Ini adalah tentang program daripada TCS, iaitu Tata Consultancy Services. Ia merupakan anak syarikat daripada anak syarikat Tata Group daripada India, sebuah syarikat multinasional di mana TCS ini mempunyai cawangan di seluruh negara, dan salah satunya mempunyai cawangan di Malaysia. Jadi mereka adalah sebuah TCS adalah sebuah syarikat IT, dan mereka telah menjalankan program CSR yang menganjurkan program di peringkat sekolah, iaitu program Go IT. Jadi saya pun dapat tahu tentang pendedahan lebih tentang SDG ini melalui program Go IT yang melibatkan penyertaan daripada sekolah saya. Jadi bila saya lihat profil syarikat ini, sebenarnya mereka banyak lagi program-program lain yang mereka jalankan, dan setiap program tersebut ada fokus SDG yang hendak diterapkan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dari segi melibatkan pendidikan, dari segi kemahiran, dan melibatkan program employment, keusahawanan, entrepreneurship, dan juga bidang program melibatkan kesihatan dan juga melibatkan pembersihan. Jadi setiap daripada program ini yang dijalankan oleh TCS ini menerapkan elemen ataupun matlamat SDG. Jadi bermakna penerapan SDG ini sebenarnya berlaku di peringkat global.
memang sedang berlaku sekarang pun. Okey, ni juga saya nak tunjukkan juga okey, di universiti tempatan dan kebanyakannya memang banyak universiti pun sudah menerapkan SDG ini dalam organisasi mereka, termasuklah USM. Okey, saya sempat baca tentang penglibatan USM dalam SDG dan saya dapati bagi USM mereka menerapkan keseluruhan matlamat SDG ini dalam organisasi universiti. Jadi ini adalah keputusan yang mereka dapat daripada skor penilaian pada tahun ini. Jadi kalau kita lihat maksudnya melalui SDG ni kita sesebuah negara, sesebuah organisasi tu kita boleh dapat satu standard bagaimana pencapaian ke arah matlamat pembangunan lestari tersebut. Adakah dia akan jadi semakin lebih baik ataupun sebaliknya berdasarkan daripada program-program yang dijalankan dan juga impak terhadap aktiviti dan program yang dilaksanakan. Okey, cikgu-cikgu, setakat ni macam mana? Ada apa-apa soalan dan boleh faham dengan apa yang saya telah jelaskan setakat ini sebelum saya teruskan lagi? Alright, alright. Okey, ni sebab kita rakyat Malaysia kan. Jadi saya pun nak tunjukkan jugalah. Ini adalah rancangan Malaysia ke-12 tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekarang ni kita berada dalam rancangan Malaysia ke-12 dari tahun 2021 sehinggalah 2025. Jadi saya pun sempat cari maklumat bagaimana penerapan SDG dalam rancangan Malaysia ke-12 ni. Jadi telah keluar satu paparan maklumat dalam akhbar iaitu indikator SDG. Jadi rancangan Malaysia ke-12 telah membawa hala tuju yang lebih jelas kepada kerajaan kita untuk menuju ke arah pembangunan yang mampan. Okey, sekarang ni cikgu-cikgu, inilah yang saat yang kita nantikan. Bagaimana pula penerapan SDG ini dalam pengajaran? Saya nak kongsikan, ini adalah hasil yang saya telah jalankan aktiviti kerana saya adalah seorang guru sains dan saya mengajar subjek sains tingkatan 4. Jadi untuk penerapan SDG ini saya telah terapkan pada tahun ini sebab saya pun baru menjalani kursus. Jadi bila saya dapat maklumat yang lebih jelas, lebih mendalam daripada kursus yang saya hadiri tu, saya terus terapkan ke dalam pengajaran saya berdasarkan topik yang sesuai. Jadi saya ingin kongsikan dalam bab 4 dalam mata pelajaran sains tingkatan 4 iaitu terdapat teknologi hijau dan melestarikan alam sekitar. Dan saya fokuskan kepada subtopik 4.3 iaitu isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Jadi berdasarkan daripada DSKP, saya kongsikan juga tentang standard pembelajarannya ialah mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Jadi saya telah merancang aktiviti untuk pelajar saya iaitu pembelajaran berasaskan masalah. Di mana fokusnya adalah berkaitan sektor pengurusan sisa dan air sisa. Jadi ini adalah tugasan yang saya berikan pada mereka. Saya dapatkan satu isu untuk saya berikan kepada pelajar. Saya ambil daripada laporan surat khabar dan saya biasanya untuk laporan surat khabar saya suka ambil yang terkini supaya pelajar tu tahu isu semasa yang mereka yang sedang mereka belajar ada kaitan dengan isu semasa yang berlaku pada masa sekarang. Jadi pada laporan akhbar tahun 2022 Februari, jadi ada satu paparan maklumat iaitu tentang urus sisa pepejar secara mampan untuk elakkan alam sekitar terbeban. Jadi saya ambil sebahagian daripada keratan ini dalam berita harian. Kemudian saya cetuskan satu isu iaitu saya berikan satu penyataan kepada pelajar iaitu kesan pandemik COVID-19 yang melanda dunia menyebabkan penggunaan pelitup muka
penggunaannya berlaku secara meluas. Dan berdasarkan daripada laporan berita harian dari yang tadi saya dah tunjukkan tadi, pada Februari 2002 didapati pembuangan pelitup muka selain daripada sarung tangan, kelengkapan pelindung diri ataupun PPE dan juga kit ujian kediri ni, COVID ni dibuang secara berleluasa. Jadi sebenarnya untuk topik ni memang saya nak bagi yang lain daripada yang lain, sebab biasanya kalau isu pembuangan kita hanya berfokus kepada pembuangan domestik saja kan, sampah sarap. Jadi saya nak pelajar saya berfikir di luar kotak, sebab saya nak terapkan kebat kepada pelajar saya. Jadi saya highlight tentang isu pembuangan bahan-bahan inilah. Okey, jadi saya sambung lagi pernyataan ni dalam pembelajaran berasaskan masalah ini, maka kegagalan menguruskan sisa peperangan jenis ini sudah pasti akan mengundang malapetaka dan menyebabkan kesan buruk terhadap keselamatan dan kesihatan awam serta alam sekitar. Okay, ini isu mereka. Jadi ini adalah untuk tugasan ini sebenarnya saya telah tentukan SDG yang berkaitan. Jadi saya fokuskan kepada SDG 6 dan juga SDG 12, iaitu air bersih dan penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Okey, sebenarnya semasa saya melaksanakan pembelajaran asal bermasalah ini, sebenarnya saya jelaskan dahulu kepada pelajar tu tentang apa itu SDG. Maksudnya secara keseluruhan supaya mereka lebih faham tentang konsep SDG ini, dan seterusnya saya juga jelaskan juga kepada pelajar, maksudnya kalau pengajaran akan datang, kalau cikgu tunjuk apa ni info ni, gambar ni, jadi kamu tahu apa maksud nombor ni dalam 17 matlamat ni. Jadi memudahkan saya juga untuk saya teruskan penerapan SDG ni dalam pengajaran saya. Apabila pelajar tu telah faham simbol gambar dalam SDG ini. Okey, jadi pelajar ni sebenarnya mereka perlu reka maknanya satu idea bagaimana nak atasi isu ini. Mungkin mereka boleh jalankan kempen, tapi bagaimana kempen tu, cara tu dia dilaksanakan. Jadi idea pelajar itu yang saya nak dengar, dan saya nak tahu apakah tajuk yang mereka berikan tu sesuai atau tidak. Saya akan nilai dan mereka akan bentang, buat secara pembentangan. Jadi terpulang kepada kreativiti pelajar bagaimana cara mereka nak menyampaikan maklumat tersebut. Jadi pada masa pembentangan tu saya boleh dengar idea pelajar. Jadi sedikit perkongsian daripada input yang saya dapat. Ada pelajar yang kreatif, dia boleh bagi solution tu memang lain daripada yang lain. Yang antaranya yang saya boleh kongsikan, yang saya masih ingat, guna konsep pandu lalu. Biasa kita konsep pandu lalu, kita beli makanan segera kan dekat KFC, dekat McD, tapi kita ubah konsep pandu lalu tu untuk buang macam nak menguruskan untuk pelitup muka tadi ataupun kit ujian kediri tu. Dan ada juga yang mencadangkan guna sistem reward. Daripada reward boleh redeem di Lazada, boleh shopping online. Jadi saya pun meraihkanlah semua pandangan-pandangan tersebut, dan saya akan mewajarkanlah sama ada dia sesuai ataupun tidak, dan juga minta juga pendapat dengan pelajar-pelajar yang berada bersama yang mendengar pembentangan tersebut. Jadi inilah aktiviti yang saya jalankan dengan pelajar saya, dan ini poster jadi poster ni pun yang pelajar saya hasilkan pun diletakkanlah, maksudnya sebab saya tetapkan ada dua penerapan, jadi poster yang dihasilkan tu dimasukkan simbol 6 dengan 12 SDG ni. Okey, sekarang cikgu-cikgu, bagaimana nak menerapkan SDG ni dalam mata pelajaran? Okey, pertama sekali kita sebagai guru tentulah kita akan merujuk kepada di SKP berkaitan dengan topik ataupun subtopik yang sesuai untuk kita terapkan SDG ini. Tapi ini adalah perkongsian yang saya nak berikan pada tuan-tuan dan puan-puan daripada kursus yang saya hadiri pada bulan Mac yang lalu dengan pensyarah-pensyarah di Open University. Jadi mereka semasa mereka menyampaikan tentang konten ini, bagaimana penerapan tu, jadi mereka memberitahu bahawa kita boleh fokuskan kepada tajuk aktiviti, apakah alat bantu mengajar yang sesuai, dan kita dapatkan hasil pembelajaran, dan juga kita tentukan langkah pengajaran yang kita akan
detailkan ya, kita akan detailkan satu persatu. Okey, saya nak tunjukkan contoh penyerapan SDG bagi mata pelajaran yang lain-lain. Ya, okey, boleh saya baca dulu komen dulu ya. Okey, yes, okey, satu perkongsian yang bagus. Okay, terima kasih. Ya, ya Puan Zarina, ya saya akan berikan idea untuk cikgu-cikgu April dalam Bidik Darjah. Okey, sudah pasti sekali. Okey, saya nak teruskan. Okey cikgu, saya nak bagi idea sikit kan. Okey, jadi bila kita sebut integrasi SDG ni dalam PDPC, sebenarnya dia boleh, biasanya memang berlaku dalam kelas, tapi sesekali tu kita buatlah di luar kelas kan, supaya kita dapat bagi persekitaran pembelajaran yang berbeza kepada pelajar melalui mata pelajaran yang diajar. Jadi guru juga boleh menerapkan SDG ni melalui integrasi dengan mata pelajaran yang lain, sebab sekarang ni pun kita punya cara pengajaran kita pun dah lebih advance kan, dah ada konsep STEM bersepadu. Kita boleh integrasi antara mata pelajaran STEM ataupun integrasi mata pelajaran STEM dan bukan STEM, ataupun integrasi antara mata pelajaran teras kan, ataupun integrasi mata pelajaran teras dengan elektif. Jadi kita boleh cuba dapatkan ya kerjasama daripada rakan guru di sekolah kita untuk kita laksanakan, dan mungkin boleh jadi satu inovasi kan, dalam kita boleh membuat kajian tindakan berkaitan dengan penerapan SDG ni. Okey, jadi ini adalah beberapa mata pelajaran, contoh yang saya boleh kongsikan. Okey, kalau cikgu lihat kat sini, ini contohnya dalam bahasa Melayu. Okey, sebabkan kita berfokus kepada tajuk aktiviti ya. Okey, jadi katakan tajuk aktiviti ni bagi guru bahasa Melayu ingin mengajar tentang tajuk krisis kemanusiaan lah kan. Jadi guru tu merancang, okey, macam bagaimana nak kaitkan SDG tu dengan krisis kemanusiaan. Jadi kita boleh pilih mana yang nampak lebih sesuai, lebih bertepatan. Jadi krisis kemanusiaan ni kita boleh ambil yang SDG nombor 2, iaitu zero hunger ataupun kelaparan sifar. Okey, kita lihat ya hasil pembelajaran dia. Okey, di mana aktiviti ni pelajar boleh membuat inference berdasarkan sumber pembelajaran video. Okey, jadi kaedah pedagogi dia melibatkan pembelajaran video, meramalkan situasi dan keputusan daripada satu peristiwa atau kejadian dan menyediakan laporan berbentuk penilaian. Okey, dalam langkah aktiviti iaitu guru akan menunjukkan paparan video. Okay, dan kalau kita lihat aktiviti murid, kita fokus kepada aktiviti murid. Okay, selepas menonton video, murid membuat inference berdasarkan tontonan video, dan dia juga akan meramalkan kesudahan cerita. Bermakna mungkin tontonan video tu dia tidak habis dan pelajar perlu meramalkan kesudahan cerita tersebut, dan murid menghasilkan skrip. Jadi ini salah satu contoh bagi penerapan SDG dalam subjek bahasa Melayu. Jadi cikgu boleh fikirkan aktiviti yang sesuai untuk anak murid cikgu, dan boleh kaitkan SDG yang sesuai juga berdasarkan topik dan juga alat bantu mengajar. Sebab sekarang kan kita ke arah pembelajaran secara digital, dan kita juga kita digalakkan untuk membuat aktiviti PAK21. Jadi aktiviti ini pun kita boleh rancang untuk buatkan secara berpusatkan murid dan menerapkan kebat dalam pengajaran kita dengan mengintegrasikan SDG dalam pembelajaran pengajaran kita. Okey, saya teruskan lagi. Okey. Oh, saya minta maaf, yang ni terbalik sebenarnya yang pembelajaran video tadi yang untuk bahasa Melayu. Okey, yang ini pula untuk seni visual Okey, seni visual ni dia tentang topik seni catatan cikgu. Ada tak guru seni di sini? Mungkin boleh komen ke kalau apa ni berdasarkan aktiviti tu, ada cikgu seni di sini. Okey, jadi tajuk aktivitinya dia berkaitan dengan lukisan membuat kuih. Okey, dia gambar ni adalah tentang seni catatan sebenarnya. Okey, jadi alat bantu mengajarnya ialah menggunakan gambar lukisan seni catatan. Jadi hasil pembelajaran murid adalah menyatakan tujuan pendekatan bertema, menerangkan kelebihan pendekatan bertema,
Yang ketiga, mengenal pasti isu-isu yang berkaitan dengan pendekatan bertema. Nombor 4, menjelaskan hubung kait tema dengan mata pelajaran. Okay, kalau kita lihat berdasarkan langkah aktiviti yang murid lakukan, murid akan diberikan dengan lukisan catatan ini. Dan mereka perlu melaksanakan analisis gambar secara deskriptif. Jadi daripada analisis tersebut, pelajar perlu menghasilkan penulisan iaitu satu berbentuk kritikan seni dan yang kedua adalah secara formalistik. Dan seterusnya pelajar perlu membina satu penyataan seni ke atas karya tersebut. Mungkin kalau cikgu seni mungkin tahu jenis pedagogi yang dijelaskan di sini khusus untuk mata pelajaran seni dan visual. Boleh saya dapat respon? Ada tak dalam ramai-ramai ni ada tak guru seni? Mungkin boleh bagi komen ke kalau ada? Mungkin ada cikgu yang mengajar seni ke, yang pernah mengajar seni? Kalau tak ada tak apa cikgu. Ini yang saya boleh kongsikan daripada kursus yang saya pergi cikgu. Saya akan teruskan lagi. Kita lihat sejarah cikgu, sejarah. Saya rasa sejarah pun banyak juga penerapan SDG ni. Katakan tajuknya adalah rukun negara. Jadi alat bantu yang cikgu gunakan ialah poster rukun negara kan, dan juga lembaran kerja. Jadi hasil pembelajaran daripada tentang rukun negara ni, apa yang cikgu nak, kriteria kejayaan yang cikgu nak ukur. Cikgu nak pelajar cikgu menuliskan 5 prinsip rukun negara, itu dari segi peringkat kognitif. Yang kedua, melakarkan dan mewarnakan bunga raya sebagai lambang rukun negara, iaitu melibatkan psikomotor. Dan yang ketiga, melengkapkan lembaran kerja tentang kepentingan rukun negara dalam membentuk jati diri rakyat Malaysia. Ini secara perkembangan secara efektif. Jadi aktiviti murid dengan menggunakan poster dan juga YouTube, murid akan menulis 5 rukun negara tersebut. Dan tayangan ni dia jalankan 2 kali. Pada tayangan kali kedua, pelajar dia akan membaca semua prinsip rukun negara tu secara beramai-ramai. Kemudian mereka menulis 5 prinsip rukun negara dan menghiasnya dalam lembaran kerja. Seterusnya, pelajar akan membuat simulasi. Simulasi lafaz ikrar rukun negara dengan penuh bersemangat. Dan yang keenam, pelajar membuat perbincangan tentang kepentingan rukun negara dalam membentuk jati diri rakyat Malaysia. Jadi inilah aktiviti yang murid lakukan dalam mata pelajaran sejarah, yang di mana guru mata pelajaran menerapkan SDG tentang apa? SDG 16 tentang keadilan, keamanan dan pengukuhan institusi. Alright. Kita lihat matematik. Ini pun ada satu contoh. Kalau cikgu matematik rasa mungkin macam susah kan, tak apa, kita boleh usahakan lepas ni sama-sama, sebab saya juga mengajar matematik, saya juga mengajar sains. Saya dah dapat idea dalam sains. Lepas ni saya akan juga usahakan juga nak terapkan elemen SDG ni kepada pelajar-pelajar tingkatan 3 saya. Jadi mungkin kita boleh sama-sama kongsi ilmu, dan cikgu boleh ikutilah Facebook saya juga supaya nanti kita boleh buat perkongsian bersama untuk kita sama-sama menambah baik amalan pengajaran kita cikgu. So berdasarkan contoh di sini, ini adalah kaedah pedagoginya adalah pembelajaran berasaskan masalah, iaitu dia ada tajuknya adalah mengoptimalkan sumber, tapi dia ada kaitan dengan topik tingkatan 1, ketaksamaan linear. Maybe selepas ni boleh komen sikit saya put apa aktiviti ni. Kalau kita lihat dekat sini, apakah hasil pembelajaran yang ingin dicapai? Membina ketaksamaan linear, menyelesaikan masalah ketaksamaan linear. Jadi biasa pembelajaran masalah ni mesti akan diberi satu situasi. Jadi langkah yang pertama, guru akan menyediakan, digunakan slide PowerPoint dan juga lembaran kerja. Jadi dalam PowerPoint tu, guru akan bagi satu pernyataan ataupun isu. Saya bacakan. Sebuah syarikat tenusu memiliki 3 ladang ternakan di Selangor dengan kapasiti pengeluaran susu masing-masing sebanyak 5,000, 6,000 dan 8,000 liter setiap hari. Mereka perlu membekalkan susu tersebut kedua kawasan yang permintaannya adalah masing-masing 5,000 dan 7,000 liter sehari.
Oleh sebab jarak yang berbeza di antara ketiga-tiga ladang ternakan dan kedua-dua kawasan permintaannya, maka kos pengeluaran adalah berbeza-beza mengikut ladang dan yang akan membuat penghantaran ketiga kawasan tersebut. Jaraknya dalam unit kilometer di antara ladang dan kawasan penghantaran ditunjukkan dalam jadual 5.2. Okay, jadi jadual 5.2 ini telah diberi iaitu jarak ladang tenusu ke lokasi penghantaran. Okay, jadi apakah langkah aktif yang berikutnya? Okay, guru akan berbincang dengan pelajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini dengan bertanyakan soalan. Maknanya guru akan melontarkan satu soalan. Iaitu soalan guru ialah berapa banyakkah susu yang perlu diangkut ke setiap lokasi bagi meminimumkan kos pengangkutan, dan dengan itu dapat mengurangkan tenaga kenderaan dan pelepasan gas karbon dioksida. Okay, jadi sambil guru menjelaskan penyelesaian kepada soalan ini, secara tidak langsung guru dapat mengaitkan konsep SDG, iaitu di sini adalah SDG yang ke-12 iaitu tentang penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab dalam mengoptimumkan sumber, supaya tiada pembaziran atau penjimatan tenaga dapat dilakukan. Bila saya pasti bila kita nak memberi cabaran kepada pelajar kita dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan masalah ini, kita perlu beri scaffolding yang sesuai kepada pelajar kita supaya murid ini dapat dirangsang untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi sambil guru tu merangsang murid untuk menyelesaikan tugasan ini, jadi kita boleh masukkan dengan penerapan SDG yang sesuai dalam masa murid ini menyelesaikan masalah. Okay, any comments, sir? So far so good. Alright, okay. Okay, cikgu-cikgu, macam mana boleh saya dapatkan respon sebelum kita nak buat aktiviti yang seterusnya? Kita ada aktiviti yang untuk cikgu-cikgu semua. Boleh saya teruskan? Boleh bagi thumbs up? Ya, terima kasih Cikgu Tan. Alright, okay, kita teruskan lagi. Okay cikgu, kita ada aktiviti ni, simple aktiviti, cikgu jangan stres-stres. Okay, kita nak lihat idea cikgu. Okay, mari integrasikan SDG dalam PDPC cikgu. Okay, aktivitinya ialah membina RPH ringkas integrasi SDG. Okay, dalam subjek cikgu, cikgu boleh scan ya, pautan Padlet, dan juga ada juga diberikan di dalam ruangan checkbox. Dan dalam tu saya sudah sediakan satu contoh dan juga perkara yang perlu cikgu berikan, maknanya untuk sharing idea cikgu, apa penerapan SDG yang sesuai berdasarkan daripada topik, subtopik, mata pelajaran dan melibatkan tingkatan apa, dan kita nak lihat pada fokus murid, apa aktiviti yang murid lakukan. Sebabkan kita pun tak nak kita nak kejar masa kan, jadi kita tak lihat sangat pada DSKP, tapi untuk aktiviti ni kita berfokus kepada, maksudnya cikgu dapat topik dan cikgu fikirkan aktiviti murid dan kaitkan dengan SDG yang sesuai berdasarkan topik. Okey, boleh cikgu cikgu boleh ambil masa dalam masa lebih kurang setengah jam ni, mungkin boleh kita dapat banyak input daripada rakan-rakan guru. Okey. So take your time ya cikgu, yang penting kita nak sharing kita ni, maksudnya kita nampak, maksudnya subjek-subjek yang berbeza ni, okey, kita tahu penerapan SDG-nya bagaimana. Okey, contoh ni yang saya ambil daripada perkongsian saya tadilah, saya masukkan dekat sini, jadi cikgu boleh follow je. Template ni cikgu boleh copy and paste supaya mudahkan masa lah cikgu untuk cikgu masukkan maklumat yang diperlukan. Okey, saya dah dapat dah. Okey, dah mula dah cikgu-cikgu dah mula dapat idea dah. Okey, tingkatan 5, photoelectric, okey, affordable and clean energy, kaedah pedagogi, inquiry terbuka. Okey, maknanya ABM adalah menggunakan video pendek sains menerapkan SDG yang ke-7. Gunakan konsep photoelectric, boleh menghasilkan. Okey, bagus. Okey, terima kasih cikgu.
Okay, apa aktiviti itu? Okay, aktivitinya melibatkan perbincangan kumpulan, menulis skrip video pendek sains, okay, membuat rakaman suara, rata berakam dan merakam video pada hujung minggu. Dan murid membentangkan video secara berkumpulan. Okay, dan guru memberi reward. Okay, bagus. Okay, tahniah cikgu. Okay, dapat idea ya bagaimana nak menerapkan SDG ke dalam pengajaran cikgu. Okay, jadi lepas ni kita dah boleh mulakan. Okay, sebenarnya bila kita menerapkan elemen SDG ni, sebenarnya ia juga guru dapat membentuk kemahiran PAK 21 6C yang salah satunya yang melibatkan karakter, pembentukan karakter dan juga citizenship, kewarganegaraan. Selalunya aspek kewarganegaraan ni kerap kita tak pandang sangat, kita ketepikan kan sebab selalu berfokus kepada yang aspek C yang lain kan, critical thinking, communication, collaborative, creativity. So yang citizenship ni selalu kita kurang idea kan cikgu, tapi bila kita terapkan SDG ni sebenarnya saya boleh katakan hari-hari kita ingatkan pelajar kita tentang citizenship, semangat tentang kewarganegaraan, semangat patriotik, sayangkan negara, menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Jadi penekanan tu kita dapat buat ya tentang yang 1C dan juga yang pembentukan karakter. Sebab perlu untuk pelajar tu mempunyai nilai-nilai yang baik ya untuk melaksanakan tanggungjawab ini untuk membentuk sebuah negara yang membangun dengan konsep lestari. Okey, tak apa cikgu. Okey, mungkin lepas ni boleh sambung. Kalau ada idea ni, nanti saya akan tampal dalam wall Facebook saya. Kalau cikgu nak ada idea, cikgu boleh pergi ke Facebook saya ya. Nasha Nordina Hussein. Okey, sila jadi rakan Facebook saya mengalu-alukan rakan-rakan guru, pendidik untuk kita sebar luaskan ya jaringan dan jalinan yang positif untuk kita terus memperbaiki dan menambah baik amalan pengajaran kita melalui perkongsian-perkongsian di media massa dan juga di dalam platform CDL ini. Okey, Cikgu Nur Aina, terima kasih Cikgu Nur Aina. Perkongsian bagi subjek sains tingkatan 2, topik ekosistem. Okey, kita nutrien dalam ekosistem penerapan SDG yang ke-6. Okey, yang ke-6 tak silap saya berkaitan dengan sanitasi ya, air bersih. Okay, menggunakan kaedah pembelajaran asal inquiry model 5E. Okay, dan ini cikgu nak buat model kan. Okay, IBM ini cikgu gunakan untuk membuat model, iaitu membuat model kitar air. Okay, dan murid dapat mengkaji bagaimana proses kitar air bersih boleh berlaku. Okay, tahniah Cikgu Aina. Okay, dapat hasilkan ya aktiviti ini bersama pelajar dengan penerapan SDG 6. Saya tahu yang aktiviti ini Cikgu Aina dah laksanakan. Okey, terbaik. Okey, cikgu-cikgu yang masih ada idea boleh postkan ya idea cikgu. Okey, mungkin boleh dapat perkongsian daripada subjek yang bukan STEM pula di kalangan rakan-rakan guru yang berada pada petang ini. Ya, welcome ke Cikgu Haryama. Cikgu Haryama ada subjek apa? Oh, matematik. Okey, tak apa cikgu, kita sama-sama usahakan untuk subjek matematik ya. Okey. Cikgu dapat idea nanti pun boleh kongsi-kongsikan ya di media massa supaya kita dapat tambah pengetahuan ya, idea-idea daripada guru-guru lain. Kalau cikgu lihat ya penyerapan SDG ni, dia peringkat pelaksanaan dia melibatkan peringkat aplikasi cikgu. Kalau ya bila pelajar tu dia dah tahu dah konten, dah tahu dari segi pengetahuan dan kefahamannya, kita boleh tingkatkan lagi aras kemahiran berfikir mereka dan kita terapkan SDG melalui kaedah pedagogi seperti pembelajaran inquiry, pembelajaran berasaskan projek, berasaskan masalah. Jadi melalui aktiviti ni baru mereka akan dapat lihat maksudnya berkaitan tu ya, sebab elemen-elemen SDG ni dia berkaitan dengan kehidupan seharian pelajar. So, jadi kalau kita hanya ajar sekadar pengetahuan,
tentang konten saja dan kita tak kaitkan dengan situasi kehidupan mereka, memang mereka tak nampak, ya, mereka tak tahu pun. Selalunya kita selalu dapat kan pelajar selalu cakap, kenapa kena belajar topik ni cikgu dalam matematik, apa kaitan dia. Jadi inilah peranan kita cikgu, kita cuba ubah gaya pengajaran kita dan kita dekatkan ilmu yang mereka belajar tu, konten yang mereka belajar tu dengan kehidupan, supaya mereka nampak perkaitan antara konten pembelajaran, topik yang mereka belajar tu dengan kehidupan seharian. Itu salah satu cara kita boleh memotivasikan anak murid kita lah untuk kita mengajar subjek matematik ni. Sekiranya rakan-rakan pendidik ada soalan ataupun ada pandangan pun boleh turn on mic dan boleh berinteraksi dengan saya. Mungkin ada pandangan lain, saya alu-alukan. Mungkin ada pengalaman cikgu, boleh berkongsi dengan rakan-rakan pendidik yang bersama petang ni. Okay, sebab tak lama lagi pun sekarang ni pun musim pencerapan kan. Jadi apa kata cikgu mulakan aktiviti pencerapan ni pada tahun ni dengan menerapkan elemen SDG ni di dalam pengajaran cikgu. Mesti akan memberi satu impak yang baik kepada anak murid cikgu. Okey, kita hampir pada penghujung sesi. Okey, jadi saya boleh simpulkan pada perkongsian kali ini, apa yang cikgu telah pelajari ialah tentang apa itu SDG, iaitu Matlamat Pembangunan Lestari. Okey, berapa matlamat dalam SDG, bidangnya, dan juga penerapan bagaimana cikgu guru dapat menerapkan SDG ini dalam pengajaran cikgu berdasarkan contoh-contoh yang saya telah berikan, dan saya berharap perkongsian ini cikgu-cikgu akan dapat memberikan idea kepada cikgu untuk melaksanakannya ketika di sekolah nanti. Jadi sebelum itu saya boleh dapatkan maklum balas daripada rakan pendidik. Cik Aileen ada soalan. Oh ya ke? Ada soalan? Okey. Okey, SDG wajib ditulis. Okey, kalau setakat ini kita tengok pada ruangan yang cikgu ada dekat dalam RPH tu. Sekiranya ada ruangan catatan di situ, mungkin cikgu boleh tambah di situ, maknanya konsep, maknanya penerapan SDG yang cikgu laksanakan. Jadi mungkin cikgu boleh tengok balik, kalau ada ruangan catatan di situ, cikgu boleh tulis penerapan SDG yang keberapa. Jadi itu yang cadangan saya, dan tidaklah wajib cikgu, sebab sekarang ini dia adalah satu cara, salah satu daripada integrasi yang boleh kita buat, kita masukkan SDG dalam RPH. Okey, cikgu Chang cadangkan ada ruangan STEM. Okey, boleh tulis dalam STEM. Okey, mungkin boleh juga, tapi kalau kita nak dapatkan yang tepat, mungkin kita boleh bincang dengan guru kanan mata pelajaran kita tentang SDG ni, sebab dalam RPH juga kita ada elemen merentas kurikulum kan. Jadi mungkin penerapan SDG tu kita boleh masukkan ke dalam aspek merentas kurikulum. Okey, mungkin saya boleh kembalikan kepada doktor. Terima kasih Cikgu Nasha atas perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih juga pada Cikgu Rajinder Singh. Hari ini jangan tak tahu, Cikgu Nasha dan Cikgu Rajinder duduk dalam satu lokasi bersama-sama untuk membolehkan siaran kita ini dapat dijalankan dengan baik. Saya rasa integrasi antara SDG dalam pengajaran ini sebenarnya sangat bagus. Barangkali antara kita tak perasan ada 17 elemen itu boleh diguna pakai dalam sesi PDP. Jadi kalaulah sebelum ni, kalau saya tak perasan kan, kata saya tadi. Mungkin guru-guru lain juga begitu, dan boleh ambil peluang cara yang dah ditunjukkan melalui contoh RPH tadi, kita boleh guna pakai untuk semua mata pelajaran. Dia merentas subjek. Kita boleh gunakan dan barangkali lebih menarik. Kalau kita guna pakai. Betul Cikgu Nasha? Kan? Okey, baik. Ucapan jutaan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain. Kalau Ul Setia boleh paparkan tajuk minggu hadapan.
kita akan bersama dengan Cikgu Dalila. Ya, ini ialah tajuk minggu hadapan, intervensi terbeza dalam PDP bagi subjek sains. Jadi kepada cikgu-cikgu terutama yang mengajarkan mata pelajaran sains bolehlah bersama-sama ke udara pada minggu hadapan, tapi kalau bukan subjek sains juga sebenarnya boleh gunakan atau aplikasikan dalam PDP masing-masing. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya minta semua antara kita buka, dah tahu dah kan? Buka kamera masing-masing untuk kita ambil gambar dulu. Okay. Link sebelum tu, link untuk kehadiran juga telah dikongsikan oleh Urus Setia. Link untuk minggu hadapan, sesi minggu hadapan juga telah dikongsikan oleh Urus Setia. Link Mentimeter daripada Cikgu Rajinda juga dah dipaparkan. Saya beri masa ni untuk masing-masing isikan dulu keperluan-keperluan tersebut. Sambil kita memaparkan wajah-wajah kita tu, walaupun ada di pejabat, ada di rumah, ada dalam kereta, ada di pelbagai tempat, tapi kita masih boleh isi sebab nanti saya khawatir ada yang tak sempat isi link kehadiran. Isi dulu link kehadiran. Sambil-sambil itu kalau Urus Setia boleh paparkan klip video kita yang terkini, juga saya gembira dapat berkongsi dengan cikgu-cikgu kita. Kalau bolehlah. Sambil tu Nasha ambil gambar dulu Nasha. Tak apa, komen senyum. Rajinda kata senyum aja. Senyum aja. Sekejap ya. Dah senyum dah ni. Ui, 6 muka surat. Ramai ada 100, tadi 174. Now dah berkurangan sikit. Nak hujan doktor. Oh, dekat office saya ni dah hujan dah. Oh ya. Sini hujan lebat. Kalau Urus Setia tak boleh hantar share Emily, mungkin boleh share Emily. Dah ambil gambar doktor. Saya minta tolong Emily kalau boleh juga paparkan video terkini kita. Klip video hands on atau Raj ada Raj. Kalau Raj boleh keluarkan kita punya klip video. Jumpa tak jumpa? Tak jumpa tak apa. Ada. Ada sekarang. So kita paparkan kepada mereka yang masih ada. Assalamualaikum. Meskipun berkhidmat lebih dari 30 tahun dalam dunia pendidikan, namun setiap hari ada sesuatu yang baharu yang boleh saya pelajari. Banyak yang boleh dikongsikan kepada warga pendidik. Dunia pendidikan telah banyak berubah dari papan hijau dan kapur kepada papan putih dan pen marker. Hari ini berubah lagi kepada naratif baharu, norma baharu dengan sistem yang lebih komprehensif. A proper, accurate diagnosis is half of the cure. Silakan Cikgu Sami. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk atas Siri Hands-on Online menerusi platform Connecting Dots Learning telah membuka ruang dan peluang kepada para pendidik berkongsi ilmu dan kemahiran secara terbuka. Cikgu bantu cikgu menjadi fokus utama kami. Memanfaatkan penggunaan digital, berupaya meningkatkan pembelajaran rakan kongsi di ruang terbuka dengan masa yang fleksi. Fokus kepada learning by doing telah menghasilkan perkongsian ilmu dan kemahiran secara langsung tanpa sempadan. Di sinilah titik-titik yang terpisah berjaya dihubungkan, bukan sahaja kepada warga guru di Malaysia, malah di seluruh dunia. Saya Zalina Muhammad Tahir dan inilah Hands-on Online Session. Baik, terima kasih pada Urus Setia kerana memaparkan klip video itu tadi. Saya harap rakan peserta yang ada dekat sini boleh sebarluaskan lagi maklumat ini agar rakan-rakan kita di seluruh Malaysia boleh mengikuti sesi perkongsian pada setiap minggu pada hari Jumaat.
jam 3 hingga 4:30 petang. Dan sesi 15 minit pertama pada 2.50 itu akan dipenuhi oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nasha dan juga Cikgu Rajinder atas perkongsian hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Jaga diri, insyaAllah kita jumpa. Take care. Bye. Assalamualaikum.